di dalam sebuah hadis an Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu an ya'isha yazdadu khairan wa huwa khairun lahu wa imma musian fala'allahu an yasta'fif atau kama qala hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Abi Ubaid, dia adalah hamba merdeka kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, la yatamanna yanna ahadukumul maut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang daripada kamu bercita-cita nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita jangan ada daripada kita ni yang cita-cita nak mati. Imma muhsinan fala'allahu an ya'isha yazdadu khairan. Nabi kata kalau sekiranya orang tua orang baik, mudah-mudahan panjang umurnya itu boleh menambah kebaikannya. Wa huwa khairun lahu, dan itu baik baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, jangan terus cita-cita mati. Setengah orang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia satu musibah. Kerana musibah yang kena dia jadi putus asa. Dia ingat nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan macam itu. Jangan kerana sedikit musibah, jangan kerana sedikit ujian, sedikit bala yang Allah Subhanahu wa taala bagi kena, maka kita terus putus harap, kita terus putus asa, dan kita terus beringat nak mati. Kerana kalau sekiranya panjang umur, itu peluang untuk kita tambah pahala. Kalau Allah tangguh hidup kita ni, Allah tangguh mati kita, Allah tangguh sampai esok 24 jam Allah bagi itu peluang kita tambah pahala. Kalau Allah tangguh dekat kita sebulan itu peluang untuk kita tambah pahala. Demikianlah kalau Allah Subhanahu wa taala tambah kita, tangguh kita mati lagi setahun, lagi 2 tahun, itu peluang untuk kita tambah pahala. Dan tambah pahala itu Nabi kata wa khairun, dan itu baik bagi siapa-siapa. Pahala sikit dengan pahala lebih, tentulah pahala lebih itu lebih baik bagi siapa-siapa. Nabi kata wa imma musian fala'allahu an yasta'fif. Dan kalau sekiranya orang yang bercita-cita, yang bersebut-sebut nak mati awal ini, dia memang orang jahat, dia orang tak bagus, fala'allahu yasta'fif. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mudah-mudahan panjang umur itu boleh memberi peluang kepada dia untuk bertaubat. Kalau dia orang jahat, kalau Allah bagi dia mati malam ni, takkan. Kalau dia orang jahat, Allah bagi peluang dia hidup sebulan lagi, itu peluang untuk bertaubat. Kalau dia orang jahat, Allah tambah dekat dia lagi setahun, itu peluang cantik untuk dia bertaubat dan ubah daripada jahat jadi orang baik. Maka cita-cita untuk nak
Kerana dia menyekat kita daripada tambah pahala, dan dia menyekat kita daripada bertaubat. Umur yang Allah bagi dekat kita itu peluang untuk kita taubat dan peluang untuk kita tambah pahala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Qatadah, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustarih wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, man mustarih wal mustarah minhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'abdul mu'min yastarihu min nasab ad-dunya wa adaha ila rahmatillah, wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-'ibad wal bilad والشجر والدواء. أو كما قال hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Abi Qatadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari dibawa lalu di depan Nabi satu mayat. Bila lalu wajah mayat tu, Nabi kata mustarih wa mustarahu minhu. Bila lalu wajah mayat tu, Nabi SAW kata, berehatlah mayat ni, dan juga rehatlah orang dengan sebab mati dia. Lalu mayat di depan Nabi sebut dua perkara. Mula-mula Nabi kata mustarih, lega dia, rehat dia. Kemudian Nabi kata wa mustarahun minhu, kau selamatlah orang daripada dia. Nabi sebut dua benda. Kedua benda ni makna dia jauh beza. Bila Nabi SAW sebut macam tu, qalu ya Rasulullah, man mustarih wal mustarah minhu? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata lega rehat tu apa? Yang kata orang lega daripada dia tu apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Nabi kata kalau mayat tu orang bagus, orang baik, orang yang beriman, yastarih min nasabid dunya, lega dia daripada musibah dunia. Kalau yang mati itu orang baik, orang yang beriman, lega dia. Dia tak kena fikir dah apa ujian pun, tak kena fikir dah nak kena dia apa satu musibah, semua tak kena fikir dah. Hal nak cari duit bagi makan anak ini semua tak kena fikir. Pasal apa? Rehat dia dengan sebab mati dia. Hal tanggungjawab dia dengan anak bina dia, hal tanggungjawab dia dengan retua dia, hal tanggungjawab dia dengan jiran tetangga dia, hal tanggungjawab dia dengan tempat kerja dia, semua tak kena fikir dah, rehat dia. Kalau sekiranya dia orang yang beriman. Kata Nabi SAW, wal 'abdul fajir, tapi kalau hak mati itu orang jahat. Main lalu Nabi itu, kalau dia tu orang yang fajir, orang jahat, yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Nabi akan lega orang dengan kerana mati dia. Hamba-hamba Allah ada ni, kalau dia hidup, dia suka bagi sakit hati orang, dia suka buat naik orang, dia suka buat zalim orang. Bila mati, dia lega orang hidup. Nabi kata wal bilad, negeri ni aman dengan kalau mati dia. Kerana dia satu orang yang zalim, dia satu orang yang jahat. Bila dia mati, negeri jadi aman. Nabi kata wasyajar, pokok-pokok pun lega dengan kerana mati dia. Kalau hidup dia curi kayu balak misalnya. Mati dia lega pokok-pokok ni. Wal dawa, menantang pun lega dengan kerana mati dia. Pasal apa? Kalau dia hidup, dia buat naik sampai ke menantang pun dia buat naik.
Maka matinya Abdul Fajir, hamba jahat ni, lega habis semua benda ada ni. Manusia lega, negeri jadi aman, pokok-pokok pun jadi elok, dan segala apa makhluk ada di atas muka bumi ni termasuk binatang lega dengan kerana matinya orang jahat. Maka Nabi SAW beritahu, Nabi kata mati manusia ni ada dua benda. Satu, dia tu rehat kalau dia orang baik. Dia tak fikir dah tentang ujian Tuhan nak bagi ke dia. Siapa dia dah mati dan dia fikir nak bawa pahala kepada Allah. Satu jadi elok bertubuh dia di sana. Dan kalau sekiranya dia orang jahat, orang nak hidup ni tegak dengan kerana mati. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi SAW bila dibawa lalu satu mayat di depan dia, Nabi kata orang mati ini dua perkara saja. Yang pertama, kalau dia orang baik, dia lega dengan kematian dia. Yang kedua, kalau dia orang jahat, dia mati, orang lain lega dengan mati dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Abu Bakr aqbala ala farasin min maskanihi bis-sunnah hatta nazala فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بورد حبر فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله فبكى ثم قال أبو بكر بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا إما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها أو كما قال hadis riwayat Imam An-Nasai daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Hari Nabi orang baik, orang baik. Hari Nabi wafat itu cerita dia panjang. Kalau kita baca dalam hadis, baik dalam Sahih Bukhari ataupun di dalam Sahih Muslim ataupun dalam mana-mana kitab hadis, baca tentang saat-saat akhir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing sahabat ada masing-masing cerita. Macam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia orang cukup rapat dengan Nabi. Dalam cerita banyak kali bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, Anas ni orang Madinah. Dia hanya sedikit kecil di masa itu. Bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah, Nabi sampai di Madinah. Mak Anas ni, kalau ni duk cari peluang nak pergi jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi SAW, mak dia Ummu Sulaim, mak dia ni, bila jumpa Nabi SAW ni, dia berkata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi. Aku bukan orang senang, aku bukan orang kaya, aku orang susah. Tapi aku nak bagi juga satu benda kepada Tuhan. Aku nak bagi anak aku yang kecil ni, mudah-mudahan Tuhan terima dia untuk jadi khadam Tuhan. Nabi tengok Anas masa tu kecil lagi, Nabi terima pasal nak ambil hati mak dia. Anas bin Malik ni 9 tahun jadi khadam Nabi SAW. Cerita dia dengan Nabi ni cukup banyak. Hari wafat Nabi SAW, Anas dan kata satu kenangan. Dia kata pagi itu, itulah last, itulah kali akhir dia tengok wajah Nabi hidup. Apabila nak semayang, dia kata tengok Nabi buka kain tirai hat tutup pintu rumah. Makam Nabi kita duduk di Madinah, lalu makam Nabi itu rumah Nabi, itu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu nak semayang tu, Anas kata aku nampak Nabi selak tirai. Itulah kali akhir aku tengok wajah Nabi. Kemudian Nabi buat isyarat suruh semayang, Nabi lakukan tirai. Itulah last aku tengok Nabi. Dan Nabi wafat pada hari itu. Dan hari itu hari Isnin. Masing-masing sahabat masing-masing catatan cerita tentang detik-detik akhir mereka dengan Nabi SAW. Ni hadis yang kita baca ni cerita daripada
Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apabila wafat Nabi SAW, orang diberitahu dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hari itu ada di rumah dia dekat dengan satu tempat nama dia Sunuh. Sinunha. Sunuh ini terletak dekat dengan Masjid Quba. Kalau hari ini kita pergi ziarah Madinah, kita mesti akan pergi ziarah Masjid Quba. Tak jauh dengan Quba tu. Di situlah satu kampung nama dia Sunuh. Abu Bakar duduk situ hari itu. Bila sampai berita kepada dia bahawa Nabi SAW wafat, kata dia, anna Abu Bakrin aqbala ala farasin minhu maskanihi di Sunuh. Dia main daripada rumah dia di Sunuh ni, main naik kuda. Hatta nazala fadakal al-masjid. Bila sampai di Masjid Nabawi itu, dia turun kuda dia. Dia masuk dalam masjid. Falam yukallim nas. Dia siapa boleh tak cakap. Abu Bakar As-Siddiq, satu orang manusia yang cukup kuat menangis. Bila hampa dekat dia Nabi wafat, dia tak teriak. Daripada rumah dia dekat Masjid Quba tu, dia pakai baju, dia naik kuda, dia main terus sampai di rumah Nabi. Di Masjid Nabawi ini dia sampai, dia turun daripada kuda dia terus masuk dalam masjid. Orang ada ramai dari situ, siapa boleh tak kata. Dia tak tegur siapa pun tak berani nak tegur dia. Falam yukallim nas. Dengan siapa boleh tak cakap. Hatta dakhala ala Aisyah. Dia masuk jumpa anak dia dulu, Aisyah radhiyallahu anha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musajjal bi burdin hibar. Lepas dia jumpa anak dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam diselimut ataupun ditutup dengan satu kain yang ditenun di Yaman. Tutup wajah Nabi. Fakashafa an wajhihi. Dibuka kain nak tutup wajah Nabi. Summa akabba alaihi. Dia peluk Nabi. Dia buka kain itu, dia peluk. Faqabbalahu. Dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaka. Baru dia menangis. Daripada tadi ni dia kontrol, dia tak teriak, dia tak menangis, dia sampai di depan jenazah Nabi, dia buka kain hak tutup, dia peluk Nabi, dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaka. Maka dia menangis. Dia ada beberapa hadis yang menceritakan sunat kita cium mayat. Ya. Sunat. Nabi sendiri pernah cium beberapa orang sahabat yang meninggal. Nabi masuk, Nabi cium. Dan amalan Nabi SAW cium itu bidai. Itu amalan Nabi. Nabi dengan anak-anak pun cium dahi. Nabi dengan sahabat yang paling rapat pun Nabi cium dahi. Jadi apabila Nabi SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq main, dia peluk jenazah Nabi itu, faqabbalahu. Dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam masyarakat kita ni ada satu pelik. Bila ada kapan mayat tu, kalau suami mati, isteri nak jumpa, kawan ada kapan dia pesan, dia jaga-jaga ayam mata, jangan bagi kena. Tak ada apa hal kalau kena, tak apa. Tak ada apa. Tak tahu rumah mana yang nak bagi kena ayam mata. Jaga-jaga ayam mata tu, lak dulu ayam mata, jangan bagi kena ayam mata. Kena apa tak apa, tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang benda-benda ganjil dalam masyarakat yang dia buat dia tak tahu pasal apa. Duk tulis dari mayat pakai ayam mawar, tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada sabit daripada mana-mana hadis pun. Tak ada satu hadis pun baca dalam Sunan Tis'ah. Daripada Sunan Sittah tambah lagi 3 kitab hadis lagi cerita kata ditulis kalimah thayyibah di daimai, tak ada pun. Tapi kita buat panggil kita pada kalau ada anak dia ustaz, bagi anak dia ustaz tu boleh tulis celuk tulis la ilaha illallah dari tak tahu pasal apa dia buat benda tu. Bila buat tu saya fikir dia ada sakut dengan kepercayaan kamu bila buat. Dari tadi bila tulis ayat Allah la ilaha illallah hadis
bukan lagi tengok dia orang kita begini. Nak kahwin kan, dia bila dia buat satu benda, dia nak main kahwin. Benda tidak sahih. Dalam agama dia kata la asla lahu, tidak ada asal pun kepada perbuatan yang tak sama mereka. Benda dalam agama ni hak Allah turun dalam Quran, hak Nabi beritahu dalam hadis itu cukup dah. Tak payah untuk mereka tambah. Tak dah, jangan tunjuk kita lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dia peluk Nabi, faqabbalahu, dia cium Nabi, kata menangis. Nangis dia. Ini satu orang yang atau bagi Abu Bakar tak ada siapa boleh ganti tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian kata Abu Bakar ni, dia kata bi abi anta, dalam Sahih Bukhari dia kata bi abi anta wa ummi. Dalam sahih dan di dalam Sunan An-Nasa'i dia kata bi abi anta, demi ayah aku, dia kata wallah, demi Allah, dia kata la yajma'u Allahu 'alaika mautataini abada. Di depan mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sina Abu Bakar kata demi Allah, dia kata Allah tidak akan menghimpun dua mati kepada engkau ya Rasulullah. Maknanya demi Allah manusia tak akan mati dua kali. Demi Allah engkau ya Rasulullah, Allah sudah janjikan engkau akan mati, dan hari ini janji itu terlaksana. Itu maksudnya. Wallahi la yajma'u Allahu 'alaika mautataini abada. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan himpun dua kematian kepada engkau ya Rasulullah. Ammal mautatul lati kataballahu 'alaika faqad mitta. Dia kata, dan ada pun kematian yang Allah tentukan ke atas engkau ya Rasulullah, engkau telah pun menjumpai. Semua orang, bukan Nabi ada, semua kita ni pun semua sama. Mati semua orang akan lalu. Bila Allah berjaya. Tak tahu betul. Macam-macam bentuk kematian. Kalau ada di bawah ni masjid mana, masjid Kahar Minyak mana, khatib dengan khutbah, dengan khutbah jemaah, ruih dia habis. Allah Subhanahu wa taala pilih kematian dia dalam keadaan macam tu. Alhamdulillah. Kita tu tengok dalam berita-berita internet tu, semayang di Masjid Nabawi, ada sujud habis. Ada satu tu di mana ke, satu guru tengah mengajar, elok-elok ni orang ada ramai, dia nak tengah mengajar, nampak dia meluk jatuh. Nampak dia ini tenggelam jatuh habis. Bila, di mana, macam mana Allah dia nak mati kita, bila kita nak mati di mana? Kita ni nak mati di rumah kita ke? Kita nak mati di rumah anak kita di mana ke? Kita nak mati di rumah kita, nak mati di Mekah Madinah ke? Kita nak mati mana? Tak tahu. Allah saja yang tahu. Maka Nabi SAW Sina Abu Bakar kata ammal mautatul lati kataballahu 'alaika faqad mitta. Adapun kematian yang Allah tentukan kepada engkau, hari ini kau jumpa dia. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia anna Abu Bakr qabbala baina ainai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata adalah Abu Bakar As-Siddiq, bapa aku, dia cium di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit, ketika itu Nabi sudah wafat. Dia cium di antara dua pelupuk mata, baina ainai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pucuk di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah kematian, satu benda yang semua orang bertunggu bila, dan ada siapa pun tahu bila masa dia. Kematian satu detik yang pasti, yang tentu akan dilalui oleh semua makhluk yang bernyawa. Cuma yang disuruh kepada kita apa dia? Doa.
supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kita husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tamatkanlah hidup kami ini dalam keadaan yang cukup baik, dan janganlah Engkau tamatkan hidup kami ini dalam keadaan kami jahat kepada-Mu. Waktu bila kena minta. Maka kerana itu setiap saat, setiap detik, setiap ketika kena ingat Allah baik. Pasal pun kita tak tahu bila. Jadi kalau kita sentiasa buat baik, mainlah bila pun detik kematian itu, kita insya-Allah mati dalam keadaan baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Jilid 2 muka surat 276. Muka surat 276. Kita masuk satu surah. Kita masuk surah yang baru, iaitu surah Ibrahim Makkiyah. Surah Ibrahim Makkiyah. Surah ini dinamakan surah Ibrahim kerana ambil sempena ayat 35 sampai ayat 41 daripada surah ini yang menceritakan tentang doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Surah Ibrahim ini ambil sempena kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Dan doa itu ada termuat di dalam ayat 35 sampai ayat 41. Kalau dalam kitab ni, tuan-tuan muka surat 284 saja muka pergi dulu. Nak tengok apa dia ni sebenar yang diambil nama surah ni, namakan surah Ibrahim. Muka surat 284. 284 tu dia bagi yang ketiga tu. Itu doa Nabi Ibrahim. Muka surat 284 bagi yang ketiga. Itu doa Nabi Ibrahim. Ayat tu ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayat ini ada sahabat saya di taman saya dulu. Dia kalau jadi imam dia suka baca ayat. So sedap tu. Sahabat saya engineer dia hafal ni sebahagian daripada surah Ibrahim ni, dan bila dia semayang dia dibawa surah ni dengan bacaan ala-ala Huzaifi dia. Bacaan ala-ala Huzaifi dia tu, kalau tuan-tuan baca tafsir ayat ni nanti, bila dengar orang jadi imam baca ayat ni, Allahu Akbar, tuan-tuan akan menghayati ayat yang dia baca. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni doa ni berpunca daripada cerita apa juga. Cerita Nabi Ibrahim ni apa cerita besar dia? Apa cerita besar Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni Nabi yang besar. Dia Nabi yang besar. Dialah satu-satunya Nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW yang kita umat Nabi Muhammad ni apabila baca tasyahud kita sebut namanya.
Selain daripada kita berselawat kepada Nabi Muhammad, kita juga berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dia bukan Nabi besar, dia tak masuk di dalam bacaan yang kita umat Nabi Muhammad kena baca. Maknanya dia Nabi yang besar. Dan cerita paling besar tentang Nabi Ibrahim ni cerita apa tuan? Cerita pasal korban. Ini raya haji nak main. Nabi Ibrahim lah orang yang diperintahkan Allah untuk sembelih anak dia. Siapa dia anak dia? Ismail alaihissalam. Kalau kita biasa pergi haji, biasa pergi umrah, kalau kita main daripada Padang Arafah, kita main Padang Arafah, kita main Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita main ke Mina. Daripada Muzdalifah nak masuk Mina tu, kita tengok belah kiri kawasan bukit tu, dia ada satu tempat. Dia ada satu tempat, dia panggil mazbah, dia panggil tempat sembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Balik kiri kedudukan hati masjid. Dia buat satu pondok batu lagi. Kalau kita daripada awal Muzdalifah nak masuk Mina, dah masuk dah dalam boundary, di dalam border Mina, dah masuk dah. Kalau turis guide yang bawa kita ni, muqawif yang bawa kita ni, kalau dia terang, dia akan tunjuk tuan-tuan, dia kata tengok sebelah kanan kita. Kalau dia duduk yang baik, dia duduk menghadap kita, kedudukan tu sebelah kiri kita, belah kanan dia. Dia kata tuan-tuan tengok sebelah kanan saya, belah kiri tuan-tuan. Dia kata tengok ada bukit tu, nampak dah ada satu pondok batu tu. Di situlah tempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam suruh sembelih anak dia Ismail. Apa yang besar sangat cerita Nabi Ibrahim disuruh sembelih Ismail ni? Apa yang besar sangat cerita ni? Cerita ni besar pasal apa tuan? Pasal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai umur 99 tahun tak ada anak. Orang bila rumah tangga, bila berkeluarga, nak apa tuan? Nak anak. Orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi anak sampai 5 orang, sampai 10 orang pun, seorang anak dia mati, berduka cita dia. Satu orang yang rumah tangga ada anak 10. Daripada 10 anak tu, satu hari Allah bagi mati seorang, duka cita dia. Pasal apa? Pasal apa mati tu anak dia? Tuan-tuan boleh bayang tak duka citanya dia kalau sekiranya dia menikah punya lama tak ada anak, tiba-tiba dapat anak, tiba-tiba Allah suruh sembelih anak tu. Itu nak cerita pasal besarnya ujian yang Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 99 tahun menikah tak ada anak. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak putus asa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam langsung dia tak putus harap kepada Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah bagilah kepada aku zuriat. Ya Allah bagilah kepada aku zuriat. Daripada umur berapa sampai umur 40, sampai umur 50, sampai umur 60, sampai umur 70, dah tua dah. Yang adat kata ni macam tak ada dah anak dia ni. Sampai umur dia 99, tiba-tiba mengandung isteri. Di sebalik itu pula dia main satu cerita lain pula. Isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam nama apa? Siti Sarah. Isteri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nama dia Siti Sarah. Siti Sarah ni yang tak ada anak. Kemudian hamba kepada Siti Sarah ni nama apa? Siti Hajar. Nabi Ibrahim dapat anak bukan dengan Siti Sarah, tapi dapat anak dengan hamba kepada isteri dia, iaitu Siti Hajar. Dapat anak nama dia Ismail. Bila 99 tahun umur, tiba-tiba dapat anak, dapat pula daripada Siti Hajar, bukan daripada Siti Sarah. Sebagai manusia, sebagai perempuan, cemburu. Isteri dia yang bernama Siti Sarah ni cemburu. Maka dia kata kepada Nabi Ibrahim suami dia, dia kata, abang, tak apa Allah bagi abang seronok, saya pun tumpang seronok. Tapi saya ada sikit rasa kekilan sebab bukan anak saya. Maka Siti Sarah kata kepada Nabi Ibrahim, dia kata, abang bawa madu saya ni yang pakai hamba saya Siti Hajar ni dengan anak dia Ismail, bawa pergi daripada tempat ni, saya tak mau tengok dengan mata saya. Itu ceritanya. Ni ayat yang kita akan baca ni
dia akan buat main cerita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim supaya bawa Siti Hajar dengan anak dia Ismail ni, bawa pergi ke satu tempat. Di mana? Makkah. Yang pada masa itu tak ada apa, melainkan satu kawasan yang kering kontang, terletak di antara bukit-bukit yang banyak. Ada kita pergi Mekah hari ini, kita pergi tengok Mekah hari ini, keadaan dia macam mana? Dia duduk di satu lembah. Keliling ni bukit pejai. Di situ satu lembah kosong, gersang, tak ada apa. Nabi Ibrahim AS bawa anak yang bawa anak ni dengan Siti Hajar ni ditinggal di situ. Dia akan minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya Allah tolong tengok isteri dan anak dia yang sangat dia sayang. Tinggal di situ. Di situlah ni main doa yang menjadi punca kepada nama surah Ibrahim. Apa dia kata? Wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadha balada amina. Sewaktu dia tinggal Hajar dengan anak dia Ismail, sewaktu dia tinggal di situ, dia kata apa? Dan berkata Ibrahim dalam doa dia, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini tempat kosong, manusia seorang pun tak ada di situ pada masa itu. Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah ni tempat kosong kering kontang, tak ada apa ni, jadikanlah dia satu negeri yang aman. Tuan-tuan, hari ni kita pergi haji, kita pergi umrah, kita pergi Mekah, tengok macam mana doa Nabi Allah Ibrahim AS. Mekah yang pada masa dia doa tak ada satu manusia duduk, tak ada satu pokok tumbuh. Tiba-tiba hari ini Mekah macam yang kita tengok hari ini. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim AS, Mekah berubah wajah jadi macam tu. Ni tahun ni dengan kata LRT Kuala. Pernah ke teringat zaman Nabi Ibrahim dulu ni ada LRT nak main daripada Arafah, nak main Muzdalifah, nak main Mina? Pernah ke teringat macam tu? Hari ni dia sudah menjadi satu balat, satu negeri. Balat ni makna tu dia, satu bandar besar, dan keadaannya aman sekali. Dia minta doa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu, jangan jadikan anak cucu aku esok ni penyembah berhala takkom di sini. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak cucu aku kemudian hari esok ni. Kita anak cucu Nabi Ibrahim lah kita. Jangan jadikan anak cucu aku ni na'budal asnam, sembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kerana berhala takkom ni telah menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia di dalam dunia. Tuan-tuan, orang Islam dalam dunia hari ini cuma 1/6 saja. Daripada jumlah penduduk dunia hari ini, Islam cuma 1/6 saja. 5/6 lagi sembah berhala. Inilah yang ayat Quran kata, innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala ni telah menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia. Tak masuk akal kita fikir kadang-kadang satu orang mengaji sampai PhD sembah batu. Tak masuk akal. Satu orang mengaji sampai jadi doktor spesialis sembah kayu. Tak masuk akal. Bahkan batu dengan kayu tu dia sendiri buat pun ada. Tapi demikianlah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata, innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala takkom ni menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia. Nabi Ibrahim kata pada doa dia, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa ikut aku, barang siapa yang ikut seruan tauhid aku ni, seruan mengesahkan Allah Tuhan yang satu ni, fa innahu minni, maka bahawasanya dia ikut agama. Nak boleh ke kita ni jadi percaya kepada Allah Tuhan yang besar ni, tuan-tuan? Kalau Tuhan tak bagi hidayah, tak jadi kita ni. Dan tengok dalam internet ni, Adik Ipak Tony Blair masuk Islam.
Tony Blair, bekas Perdana Menteri Britain. Bekas Perdana Menteri Britain. Adik ipar dia, perempuan, masuk Islam. Dia ni duk kerja jadi jurnalis. Duk jadi reporter kepada satu stesen televisyen. Kemudian biasalah reporter, jurnalis semua ni mereka akan pergi ke negeri-negeri yang bergolak ni. Mana tempat, mana negeri yang menjadi negeri bergolak. Palestin misalnya, dia pergi di Palestin. Dia pergi di sana, dia nak ambil berita. Pasal dia jurnalis, dia ambil reporter stesen TV. Maka dia nak ambil apa berita yang dia boleh ambil, dia boleh balik main, nak boleh siar dalam TV. Nasib baik esok boleh dapat anugerah wartawan terbaik. Itu tujuan asal dia. Bila pergi sana, bila sampai di Palestin, dia berkesempatan jumpa dengan Ismail Haniyeh. Sampai di Palestin, kan Palestin ni kalau kamu dia terbahagi dua. Satu lagi peninggalan Yasir Arafat tu satu geng. Satu lagi ni Ismail Haniyeh, pimpinan Hamas ni. Dia berpeluang pergi sana, dia jumpa dengan mereka, dia interview mereka, dia duduk dalam lingkungan mereka untuk satu tempoh masa. Sikit Allah doa kita yang masuk dalam hati. Dia tengok muka Ismail Haniyeh, dia banding dengan muka Abah Ipah dia. Dia tengok muka Ismail Haniyeh ni, Hamas ni. Oh, dia teman-teman tengok dalam TV Ismail Haniyeh, dia baca khutbah bayar itu. Dia antara pimpinan gerakan Islam yang apabila bercakap Arab, dia akan bercakap Arab fasih, Arab fasahah. Dia tak bercakap Arab Amni, Arab pasar, Arab lagi tidak. Dia train orang-orang dia semua. Bila cakap dengan bahasa yang fasahah, bahasa Arab standard. Kalau dia baca khutbah, kita dengar dia lawat telinga sampai ke hati, sedap. Pasal apa? Dia guna bahasa standard. Ismail Haniyeh ni adik ipar Tony Blair ni, dia pergi berjumpa, dia duduk interview, dia duduk tanya, dia duduk ambil maklumat, dia duduk kutip berita, dia duduk apa, sambil dia duduk observe, sambil dia duduk perhati, sambil dia menilai. Dia orang cerdik, orang bijak, otak dia duduk jalan. Allah ambil tu bagi hidayah dekat dia. Dia jadi lagi tu nak ambil tahu tentang Islam. Dia jadi nak ambil tahu tentang Islam sampai satu tahap dia menjadi pekerja sosial. Dia pergi tolong ni anak-anak Palestin yang cedera kena bom dengan Yahudi. Dia pergi tolong, dia pergi dukung budak-budak ni. Dia teriak, dia menangis, dia apa, dia menghayati benda ni. Hidayah Allah. Tapi last sekali dia pergi Iran. Dia pergi melawat makam nama Fatimah. Habis dia tak sabar nak balik ke Britain. Dia nak mengisytiharkan Islam. Dalam televisyen terus menerus dia bubuh satu tudung atas kepala dia. Terus dia declare, terus dia isytiharkan dia orang Islam. Dan sebelum dia masuk Islam ni 45 hari dah dia tak sentuh minuman keras, arak semua. Dia tak sentuh. Pasal apa? Pasal dia dah rasa tak mau dah dengan arak-arak. Tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia nak bagi hidayah, dia tak kira siapa dan siapa pun tak boleh halang. Tuan-tuan jangan terkejut kalau bulan depan Tony Blair pula masuk Islam. Tak mustahil, tuan-tuan. Tak mustahil. Tak mustahil. Benda boleh jadi. Siapa pernah sangka benda nak jadi, tapi Allah tentukan benda itu jadi, maka jadi. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim AS doa benda ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya zuriat dia jauh daripada semua berhala, semua tokoh, dan minta supaya orang yang ikut dia ni termasuk dalam golongan dia, golongan yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu dia kata apa? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Dalam doa dia tu dia kata apa? Wahai Tuhanku, sekarang ni aku tinggalkan kepadamu isteri aku dan anak aku. Waktu tu Mekah tak ada apa, kering, kontang, ayam pun tak ada. Yang main asal musuh cerita ayam Zam-Zam keluar, yang Siti Hajar lari Safa ke Marwah. Ini cerita ni, start daripada sini cerita ni.
Dia letak isteri dia letak anak dia. Dia kata, Rabbana inni askantu, wahai Tuhanku, maka dengan ini aku tinggal ni anak isteri aku, min zurriyati, zuriat aku ni aku tinggal di bumi kering kontang ni, biwadin, di wadi ini, di lembah ini, ghairi zi zar'in, yang tidak ada tumbuhan walau satu batang pokok pun, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu, iaitu Baitullahil Haram. Aku tinggal di sini, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ini yang kita baca. Kemudian yang menariknya apa dia adalah doa. Dia kata, Rabbana liyuqimus shalah. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jadikanlah anak cucu aku orang yang mendirikan sembahyang. Yang ini yang cantik tu. Asas kepada tarbiyah Islamiah apa dia? Sembahyang. Kita baca dalam surah Luqman bersama. Surah Luqman bersama. Luqman dia antara banyak-banyak pesan, hak dia tinggalkan anak dia apa dia? Sembahyang. Minta supaya sembahyang jangan tinggal. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia cenderung hati dengan Makkah. Hari ini tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Makkah, sama ada pergi haji, ada pergi umrah, tu tak ingat nak pergi lagi. Masa ada duit ya tak ada duit. Kalau duit ada, dia buat dia duduk di Banang Saya, pakai kaki dia boleh. Kalau ada duit. Siapa dia yang pergi Mekah tu tak ingat nak pergi dah ni kau punya orang. Kebanyakan ada juga dalam ramai. Allahu Akbar, manusia tuan-tuan. Ada yang sampai dia tak mau pergi. Bini tu ada pergi. Dia tak mau pergi. Bini ni tu kata apa lah, abang ni jom lagi. Dia janji lah, bukan aku tak mau pergi, tapi tak mau pergi lagi. Bini kata tak boleh lah, abang kita dah ada ni semua juga lah. Jom pergi lah abang, jom. Okeylah. Macam tu yang cara pergi Mekah dulu. Okeylah, pergi. Pergi dengan hati tak mau pergi, tapi terpaksa pergi. Bila pergi tu dia benda bila tak senang ni, bila tak suka ni, nak cari pasal. Macam lagi bini bergaduh, kalau dia tak kenal ni, dia cari pasal saja. Tak ada saja macam tu. Bini pakai tudung kalau putih pun marah, bini pakai tudung tak ada apa. Pasal tak kenal. Jadi bila sampai turun di airport Jeddah tu, tengok apa ni, immigration lambat sikit pun marah. Jadi kita habis immigration, custom habis, baik main lambat sikit pun marah. Pasal kawan daripada awal tak mau pergi. Orang lain dia nak pergi, tak ada masalah. Kita lambat biasa lah kata. No, dia ni hati tak mau pergi, tapi terpaksa pergi. Cari pasal. Naik baik sampai di hotel, turun hotel pula macam mana tu, marah. Hati tak mau pergi. Turun di Masjidil Haram, nak tawaf, nak sa'i, nak buat umrah ni, turun pergi tengok orang ramai pun marah. Hati tak mau. Lepas tu orang dah tawaf, orang dah sa'i, dah bercukup, dah apa, dah tahlul, orang nak minum air zam-zam, ajak dia minum, dia kata aku tak suka zam-zam. Aku tak suka kau makin saya pergi buki kena mango jus luar saya, aku tak suka zam-zam ni. Dia kata tak suka, kata tak suka, dia sampai hari balik dia tak boleh minum air zam-zam pun ada. Balik naik mulut kering mulut ni sampai ujung-ujung ni semua dia jadi macam kuning ni, moyok ni pasal apa? Dia hydrate. Badan dia kurang air. Pasal apa? Pasal dia tak mau minum zam-zam. Pasal dia pada hari mula main, dia harap dia tak suka zam-zam. Allah bagi tegak dia tak boleh terima zam-zam. Macam-macam cerita yang terjadi ni. Pasal apa? Pasal dia tak mahu. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim AS minta kepada Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah ya Tuhan, jadikan olehmu agar segala hati manusia itu cenderung kepada mereka itu, cenderung kepada Mekah itu sendiri. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Dan bagilah rezeki kepada anak dan isteri yang aku tinggal ini. Bagilah rezeki kepada mereka daripada buah-buah. Hari ini tuan-tuan, kita pergi Mekah, apa yang tak ada di Mekah? Saya sebut apa yang tak ada di Mekah. Dulu tahun 70-an orang pergi Mekah naik kapal ayat Malaysia Raya.
2 minggu, 3 minggu, sebulan lagi nak pergi duduk ikat tung Sahara. Tung bukan tung Sahara, tung Sahara. Pasal apa? Pasal dalam tung tu anak Sahara kita duduk sana 2 bulan. Itu dia pergi tung Sahara. Sahara maksudnya dia nak Sahara kita. Dalam tu dia serunding lagi ada, telur masin ada, mai agama kita sikit mi Maggi pun dia kerja masuk dalam tung tu dengan macam-macam. Tung tu dia pergi tung Sahara. Pasal dia nak Sahara orang tu duduk 2 bulan di muka mana. Tentu macam mana kalau dia jadi tung Sahara, mungkin kita dia ingat muka pada pajak tu jadi tung Sahara. No. Sebenarnya asal dia tung Sahara. Sama macam orang Arab dia pakai ikat atas kepala tu kan. Arab Saudi dia buat sekolah selai, lepas tu dia bubuh ikat tu. Orang Melayu panggil apa? Nak sebut pun takut sana. Nak sebut pun takut tapi bunyi macam ekel-ekel macam tu lah. Ekel ke apa kan. Kan? Ada orang tulis apa dalam email tulis eagle, E-A-G-L-E, eagle tu bohong lah, itu lain. Bukan eagle. Dia daripada bahasa Arabnya iqal, ain qaf alif lam, iqal. Iqal dia maksudnya ikat. Orang Arab bila dia naik unta, bila dia berhenti satu tempat, dia nak parking. Kalau kita nak parking kereta, depa nak parking unta tu, dia ambil itulah gelang bola tu, dia lipat satu kaki unta, dia bubuh gelang tu. Iqal dia panggil. Dia tambat unta di lutut. Kuda lembu orang tambat di hidung ni kita balik tiang. Unta dia ambil tu, dia sendai di lutut tu. Lutut unta tu lipat, dia bubuh gelang tu. Bila tu unta dia tak jalan, dia duduk situ. Tu dia panggil iqal. Ikat kaki dia tu iqal. Jadi bila dia nak naik unta tu, dia ambil ikat tu, dia pandai dia. Jadi angle tu iqal. Cerita nyawa marah. Tapi ada fenomena. Saya bila baca bila cerita tu ada dia fenomena. Dia daripada perkataan iqal. Arab dia panggil iqal duduk tampak kaki unta tu. Orang Melayu ni dia dengar bunyi macam egel apa sebut itu agak tak clear. Kalau orang tanya balik dia diam lah. Itu asal usul cerita. Hari ini Mekah kalau tapi apa yang tak ada. Hak kita di Malaysia ni tak ada buat ada di Mekah. Ada satu orang buat melawak, dia kata laksa Penang. Jom kita pergi makan laksa Penang. Ada ada. Cuma tak tahu kat mana ada. Tapi ada. Ni yang kata Mekah ni. Rupanya Nabi Allah Ibrahim AS minta doa kepada Allah. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Bagilah rezeki kepada mereka ni, anak bini aku ni. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Minta supaya rezeki daripada buah-buahan dan sebagainya sampai kepada anak isteri dia yang dia nak tinggal di Mekah. Tak ada orang seorang pun, tak ada pokok sebatang pun ni. Minta bagi ada rezeki. Allah bagi sampai ke hari ini. Mekah ni apa nak semua. Itulah doa-doa dia. Dan seterusnya kita dibaca kemudian. Daripada doa Nabi Ibrahim itulah diambil sebenar dinamakan surah ini surah Ibrahim. Begitu. Baik, cuba kita baca surah Ibrahim Makkiyah, melainkan ayat alam tara ilal ladzina badalu. Ayat itu saja. Dia kata 2 ayat Madaniyah, ayat-ayat Madinah. 51 atau 52 atau 54 atau 55 ayat itu adalah ayat Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Biasa juga kalau belajar tajwid, lam tu berapa harakat? 6 harakat. Ra tu berapa harakat? 1 alif, 2 harakat. So antara tu alif lam ra 2 harakat. Lepas itu ra 2 harakat. Begitu bacaannya. Dia kata Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu dengan ini rumus. Dia kata ini cerita macam yang banyak. Alif lam mim, alif lam ra, qaf, nun, sad, yasin. Ini semua Allah dia tahu. Apa makna huruf-huruf potong ini? Allah dia yang tahu. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Ini Quran adalah kitab yang telah kami turun akan dia kepada engkau ya Muhammad, supaya engkau keluarkan manusia daripada kufur kepada nur iman.
Quran ini adalah satu kitab yang boleh kita keluarkan manusia daripada gelap kufur kepada cahaya iman. Sebab tuan-tuan, orang putih dia kaji Quran. Orang putih dia kaji Quran. Dan berapa ramai dah orang putih yang buat kajian ayat Quran. Akhirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa? Pasal apa yang Allah sebut dalam Quran ni menjangkau kajian dia. Daripada Allah buat kajian, Allah beritahu. Daripada buat kajian tentang kandungan dalam perut mak. Daripada buat kajian punya susah payah buat cari. Tengok Quran dah apa dah cerita tentang kandungan ibu ni. Cerita dah. Mereka bila jumpa macam ni, dia ingat apa? Dia kata God is great. Dia kata Allah Tuhan Maha Besar. Benda yang kita tak tahu lagi, kita baru duduk kaji dalam Quran dan kita. Demikian dia kata Quran ini, dia boleh mengeluarkan manusia daripada gelap kufur kepada cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Tuhan mereka itu pada jalan Tuhan yang amat keras lagi amat kepujian. Nampak tuan-tuan? Dia sebut apa? Cerita manusia nak keluar daripada gelap kufur kepada cahaya iman ni mesti biizni rabbihim, mesti dengan izin Tuhan. Tuhan tak izin tak boleh, tak jadi. Ramai kita jumpa sahabat-sahabat kita, ramai kita jumpa sahabat-sahabat kita yang masuk Islam. Bini tak mau masuk Islam, mak tak mau masuk. Kering air mata, kita teriak di depan mak. Mana ada manusia dalam dunia ni yang tak sayang mak? Gamak juga dia tengok mak dia sampai akhir hayat dalam kafir. Tak lama. Dia cakap dekat mak dia ni, dia terang dekat mak dia ni, dia pujuk mak dia ni, dia buat macam-macam dah dekat mak ni. Tujuan satu je, nak suruh mak ni asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh. Dia main contoh klasik dia apa dia? Nabi Muhammad dengan Abu Talib. Itu contoh klasik dia. Sayang Nabi kepada Abu Talib ni tak tahu nak abang. Sayang Nabi kepada Abu Talib ni tak tahu nak abang. Pasal apa? Pasal sayang Nabi, sayang Abu Talib kepada Nabi pun seumpama tujuan. Ketika semua orang Arab Quraisy, pimpinan Arab Quraisy ni nak buat macam-macam dekat Nabi, Abu Talib dibukakan cinta dada depan semua orang. Dia kata apa sentuh Muhammad dengan niat jahat, sama macam apa buat. Dia orang terhormat di kalangan Quraisy. Siapa yang akan melanggar kata-kata Abu Talib? Pasal apa? Pasal dia orang yang terhormat dalam masyarakat Quraisy. Dia dibukakan si baju, dia tahan dada dia di depan pimpinan Quraisy. Dia kata kalau hampa ada ingat nak buat jahat dekat Muhammad, hampa buat aku dulu. Bapak Quraisy boleh jumpa dia, mereka kata dekat dia kata, ya Abu Talib ni Muhammad ni akan penekan hang. Kalau hang tak mau kami buat apa-apa kat dia, hang sendiri cakap dekat dia. Suruh dia berhenti cerca Tuhan yang kami hidup sembah selama ni. Tapi apa Abu Talib kata? Dia panggil Nabi, dia kata Muhammad, aku telah didatangi oleh pembesar kaum engkau. Mereka minta kepada aku macam ni. Dia kata, itu yang Nabi kata apa? Law wada'ati syams ala yamini, kalau aku boleh ambil matahari di tangan kanan aku, wal qamar, dan bulan ala yasari, di atas tangan kiri aku, ala an atruka hadzal am, nak suruh aku tinggal kerja Islam, kerja dakwah Islam. Aku duk buat ni, aku tak ada tinggal. Sama ada aku berjaya atau aku mati. Abu Talib bila dengar Nabi kata macam tu, dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, buat apa hang nak buat, aku jaga. Macam ni punya manusia, tiba-tiba nak mati. Nabi Muhammad duduk sebelah kanan dia. Nabi Muhammad kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Tak boleh kata. 3 kali Nabi kata dekat dia, 3 kali Nabi suruh dia sebut la ilaha illallah.
Nabi kata, pakcik sebut aja benda ni. Hak selebihnya saya dengan Allah. Abu Talib dia kata apa? Dia kata, kalau tidak kerana aku takut kaum aku akan mencela aku lepas aku mati, aku ikut hang, pasal aku tak mampu. Tuan-tuan, ni ayat yang kita baca ni, apa dia? Bi'izni rabbihim, melainkan dengan izin Tuhan. Tuhan tak izin, tak boleh. Pengajaran paling besar daripada cerita ni yang kita nak ambil daripada kita ni Allah dah pilih dah dibagi jadi Islam. Pasal apa kita tak mau syukur pada Allah? Pasal apa kita dah bilang langgar perintah Allah? Pasal apa kita perlu bercakap main-main tentang agama Allah? Kita ni dengan tak gaduh susah payah, tak gaduh minta, tak gaduh apa, beranak-anak main rambang di telinga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk dapat mudah terima Islam macam tu. Tiba-tiba hari ni kita buat Islam ni macam satu benda tak ada pegah dalam hidup kita. Awal kita jadi macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, maka dia sebut dalam surah Ibrahim ni, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan suruh Tuhan mereka itu pada jalan Tuhan yang amat keras lagi amat terpujian. Tuhan ni sifat dia apa? Al-Aziz. Al-Aziz ni maksudnya apa? Maha perkasa. Tuhan ni dia tak heran korang. Kalau sekiranya seluruh penduduk dunia ni pilih untuk kafir dengan Tuhan, Tuhan tak rugi apa. Tuhan nak kata sifat Allah ni Al-Aziz, dia maha perkasa. Semua orang ambil pakai angkat tangan demokrasi, pilih untuk tak mau Islam, Allah tak jejak sikit pun. Itu maksudnya Allah ni Tuhan Al-Aziz, dia maha perkasa. Dia tak berhajat kepada orang masuk Islam ikut agama dia, tak ikut pun sudah pergi. Sebab Al-Quran Tuhan kata apa? Lau sya'a la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat bagi seluruh manusia di atas muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan nak, dia boleh buat. Tapi Tuhan tak nak macam tu. Tuhan biar bagi apa pilih apa lagi. Aku hantar Nabi, aku buat turun Al-Quran. Apa dengar Quran, apa dengar pesan Nabi dalam hadis dia, apa pilih. Apa pilih jalan betul, aku janji nak bagi satu kesudahan baik syurga dekat apa. Apa pilih jalan tak betul, aku akan pastikan janji aku tunai. Aku bubuh apa dia nak. Dan ayat yang akan datang ni benda jangan tak main. Jangan takut ayat datang. Ayat yang akan datang ni dia akan main cerita tentang orang masuk neraka ni, apa azab Tuhan bagi dia. Kita ni cukup sedap ni ayat yang akan datang. Kalau kita nak cerita Siti Hajar di Sabah Padang ni makan. Tapi insya-Allah tahun depan. Dengar tahun depan macam lama, tapi tak lama dah, bila bulan 11. Ada 12 cuti sekolah, insya-Allah bulan 1 kita jumpa tentang cerita manusia yang bantah Tuhan masuk neraka. Apa dia pernah kena dalam ayat dia cukup sedap. Dia cerita ni manusia yang masuk dalam neraka ni dipaksa suruh makan, suruh minum dan apa ni. Dia cerita, dan manusia ni tak mau tapi kena juga telan benda tu. Dan dengan kerana dia minum, dia telan benda dia tak mau tapi Tuhan suruh telan ni, dia macam nak mati, tapi Allah tak bagi dia mati. Ingat dalam juzuk Amma kita baca dia kata apa? La yamutu fiha wa la yahya. Surah apa? La yamutu fiha wa la yahya. Orang yang duduk dalam neraka ni dia tak mati. Pecah-pecah kepala, kena azab, tuang apa masuk dalam ruh dan isi perut dan sebagainya. La yamutu fiha, dia tak mati. Bahkan penduduk neraka tu mengharapkan agar dia mati. Pasal apa? Pasal tak boleh tahan azab yang dia kena ni. Tak boleh tahan dengan azab yang dia kena ni. Dia mengharapkan Tuhan bagi dia mati. Tapi Tuhan kata, aku bagi manusia mati sekali aja. Dan tadi Sayyidina Abu Bakar bila pergi tengok jenazah Nabi, dia kata apa? Dia kata mati sekali aja. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau telah melalui. Sekali tu ya. Masuk dalam neraka, kena azab ni punya teruk sampai penghuni neraka ni harap kalau bolehlah bagi mati buang, supaya bila mati dia tak tanggung dah azab. La yamutu fiha.
Tuhan kata aku tak pergi mati. Aku nak bagi azab dekat dia sampai aku pergi mati. Wala yahya, tapi dia pun tak hidup. Maksudnya apa? Dia tak hidup macam orang lain hidup. Orang lain hidup dalam nikmat, dia hidup dalam azab. Ayat yang akan datang lagi dahsyat daripada itu. Dia dicerita keadaan manusia di dalam neraka ini kerana bantah ayat yang kita baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh." Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang baginya barang yang dalam tujuh lapis langit dan barang yang di dalam bumi, kejadian dan milik dan hamba. Berapa kali kita jumpa dalam Quran ni ayat ini, buka surah apa pun dia umai macam ni lah. Allah ni lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala isi langit isi bumi hak dia punya. Allah Subhanahu wa taala ni segala tujuh lapis langit dan segala bumi dan isi kandungan bumi ni Allah bagi jadi, Allah punya, dan mereka ini semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Anytime kalau Allah kata dekat langit pecah dia. Anytime. Tuan, tsunami jadi pula 2-3 hari lepas. Di mana? Keliling kita. Sumatera. Jadi pula. Dulu. Jadi kita lupa 1964 dah. Berapa? Mula-mula jadi. Kemudian jadi 2004. Tahun 64 nak main 2004 dah 20 tahun. Dekat-dekat 60 tahun. 40 tahun. Daripada hak jadi tahun 2004 jadi pula tahun 2010. Kedua. Hak jadi masa tahun 2004 itu, hak jadi tahun 2004 dulu mati 1,000 orang. Ombak naik sampai berapa meter. Dia hempak jatuh di atas bandar Aceh itu hangat habis. Jadi padang jarak, padang kubah. Ni hak jumpa hak orang hidup ni. Mayat tak tahu cakap lah putih kecil. Dan ini hak jumpa orang hidup ni pun. Baca laporan berita Abdullah 2004 ni wakil Mercy Malaysia yang pergi di sana. Hak hidup ni, hak masuk dalam kemah-kemah berbanyak ni apa semua ni. Dia muntah peluang danau hitam. Allah bagi jadi tahun 2004 tu satu dunia bercakap tentang tsunami. Satu dunia bercakap tentang tsunami. Bukan Malaysia saja. Mana negara duduk tepi pantai, tepi laut, tepi apa, dia hantam sekali. Tapi biasa manusia, nama pun manusia, lupa. Dia repeat balik dalam skala yang kecil. Itu pun mati hati orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau dia bagi arahan kepada makhluk dia, tak kira apa. Kalau dia kata jadi. Allah arah laut suruh jadi apa-apa, jadi. Allah arah langit suruh jadi apa-apa, jadi. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka ayat ni Allah bagi tahu, baginya lah ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di langit dan di bumi. Wa wailun lil kafirin min azabin syadid, dan bersangatkanlah azab bagi segala kafir itu daripada azab yang sangat-sangat di dalam neraka. Tuhan kata apa? Orang yang kafir, yang bantah, yang engkar, yang tak mau pakai ayat Quran dengan hadis Nabi ini, aku nak beritahu satu saja, mereka akan dikenakan azabin syadid, azab yang sangat dahsyat yang manusia tak pernah teringat pada fikiran mereka. Firman Allah, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Bermula segala mereka, yakni orang yang kafir, yang bantah, yang ingkar, yang kasih mereka ini dengan dunia berbanding dengan akhirat. Oh Tuhan, dia rompai sekali. Sampai ni dia kata allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Orang yang Allah marah ni orang yang macam mana? Orang yang dia duk kira dunia, dia tak berkira akhirat. Dunia ni
Kita kena ambil. Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita untuk tanam untuk akhirat. Dunia ni tempat kita nak cucuk tanam. Kita tanam pokok duri, akhirat esok kita faham duri. Ada dunia ni kita tanam pokok buah, akhirat esok hasil buah kita dapat. Ada dunia ni kita buat amal ibadah, buat benda-benda baik, akhirat esok syurga tempat kita. Ada dunia ni kita langgar perintah Allah, kita buat dosa, kita buat maksiat, akhirat esok neraka ditunggu kita. Sedoa bila kita sembahyang mayat juga, doa yang dalam sembahyang itu cukuplah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, cukuplah kita sebut. Kadang-kadang lepas bagi salam orang tokoh lagi doa, kalau doa lepas bagi salam sama mayat ni tak perlu dah. Sebenarnya kalau ikut Mufti Pulau Pinang, Sahib Usama Datuk Mufti Pulau Pinang, dia tolong surat dari masjid ni, tak bagilah doa selepas bagi salam. Pasal apa? Doa tu menyebabkan lambat mayat tu masuk kubur. Mayat ni dia kena segera. Dia kena segera. Segera ni maksudnya apa? Kalau sekiranya dia orang baik, dia segera mendapat nikmat dalam kubur. Kalau dia orang tak baik, kita segera keluarkan dia daripada menjadi fitnah kepada kita. Segera, itu tujuan segera dia. Kalau dia orang baik, dia segera dapat Rawdah bin Riyadil Jinan. Kubur dia menjadi satu taman daripada taman syurga. Kalau dia orang tak baik, kita segerakan singkir dia daripada membawa fitnah kepada kita. Maka disuruh segera. Jadi kalau kita dah lepas dah mayat-mayat kita, Assalamualaikum warahmatullahi, kita nak baca doa juga, baca yang paling ringkas. Jangan kita jadi imam semayang-mayat masa tu kita nak tunjuk champion, nak bagi satu doa lagi banyak. Tak disuruh. Dia suruh segera. Maka kalau nak doa juga setengah orang, dia kalau dah lepas bagi salam, dia tak ada doa sikit lagi, dia rasa macam mayat ni kamu ini kena goreng balik berapa. Dia rasa macam makan nasi tak basuh tangan, dia rasa macam dia tak basuh. Dia dulu masa dulu. So dia nak kena perhabis dengan satu doa juga lepas pergi dah. Tak apalah kalau nak buat ringkas je. Kamu banyak-banyak ringkas je. Pasal apa? Matlamat dalam Islam nak segerakan dia ke kubur. Itu matlamatnya. Minta 2-3 benda ringkas je. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Itu sudah penting. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dia, janganlah engkau azab mayat ini. Cukup. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Kalau nak tambah sikit dia, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min huffarin nar. Ya Allah, jadikan kubur dia satu ini satu taman daripada taman syurga, jangan bagi jadi satu lubang daripada lubang neraka. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kamu masa tu hidup karang bagi panjang utama, kita melambatkan dia mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita langgar apa yang Nabi suruh. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Bermula segala mereka yang bantah, yang kafir, yang ingkar ini, mereka kasih dunia lebih daripada akhirat. Dia kira dunia, ya akhirat dia tak mau kira. Wa yabghunaha 'iwaja, bahkan teruk lagi daripada ni apa dia? Menegah mereka itu daripada jalan agama Allah dan menuntut mereka itu akan dia agama beri jadi bengkok. Ni orang Allah marah sangat ni apa dia ni? Orang yang dia masa hidup di atas dunia ni, dia duk buat agama ni jadi iwaja, jadi bengkok. Dia duk buat agama ni ikut dia. Dia bukan nak ikut Quran, bukan nak ikut hadis. Dia suruh ikut dia. Nak suruh ikut dia bengkok. Ikut Quran dengan hadis dia pergi cakap betul. Tak, dia nak buat lagi ikut dia. Bila dia buat ikut dia, dia bengkokkan agama. Maka dia menjadikan agama itu iwaja wa yabghunaha iwaja, dan dia menjadikan agama dia ni bengkok. Ulaika fi dhalalin ba'id. Tuhan kata. Dan bermula mereka itu pada dhalalah, yakni pada sesat yang jauh dari berjalan agama yang sebenar. Kerana apa? Kerana dia tu sayang dunia sampai tolak ke tepi akhirat. Pasal dia itu menghalang orang daripada jalan agama,
Pasal dia ni jadi kamu-kamu, dia ni tengkok ikut nafsu dia. Maka dia ni fi dhalalin ba'id. Dia di dalam sesat yang makin jauh. Bukan makin dekat, makin jauh. Firman Allah, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lakum. Dan tiadalah kami suruh daripada seorang pesuruh jadi rasul itu melainkan dengan lidah lughah kaumnya supaya menyata dia akan mereka itu barang yang disuruh kerja dan barang yang disuruh tinggal bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala kata apabila dia lantik satu nabi untuk pimpin umat tu, nabi itu bercakap bahasa sama dengan umat dia pimpin. Nabi Muhammad cakap bahasa Arab, dia pimpin orang Arab. Aku bangkitkan nabi di kalangan mereka tu sama bahasa supaya mudah faham. Kalau dia lantik nabi Melayu, dia bercakap dekat orang Arab Quraisy kacau banyak. Dan kita hari lah kita pergi buka Madinah, kita tak hati Arab dengan Arab hati Melayu kacau. Tapi bila dah sampai buka okey no Arab hati Melayu lah kan. Kita tanya, kita hati Arab dah 3 petang, kita tanya become halal apa dia 10 rial dia kata tak guna ke Arab. Kita ingat nak belajar Arab sikit, dia harus cakap Melayu pula kita. Kita kata masyarakat rial 10. Dia kata kita kata anta kalim Arabi hadha 10 rial. Ya 10 kita dia ni kita tak mau nak cakap Arab pula. Dia nak menjaga. Dia kata lagi kita mudah faham, lagi dia mudah dia faham kan. 10. Dia tanya Allah pegang dia pula become halal. Ini 15 dia kata tak hangat Allah. Kita kata hamas mash kau buat sikit kita pun boleh bagi betul dia kan. Kau nak kemai dia dok tak 15 kita hamas mash 15 dia kata tak mau kan. Arab cakap Melayu kan. Tapi Arab Airport tak tahu. Arab Airport dia kena dia orang dia kira dia kan ismuk dia tanya kita kita dua ada buku ismuk bela nama Allah ismuk kita kan ismuk al-karim roh dia ada dia ada semua lagi nak main buku Arab kita kos pacok dia ada Arab Airport Arab di buku pergi tu jaga kedai barang dia cakap Melayu lah. Susahlah nak abang kata komunikasi menjadi susah apabila satu reti bahasa ni satu reti bahasa lain. Bila nak bercakap dengan jadi ayam bercakap dengan itik bahasa ayam itik tak faham itik bercakap ayam tak susah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi liyubayyana lahum. Tuhan kata aku hantar satu rasul satu nabi kepada satu kaum, bahasa nabi itu dengan bahasa kaum itu sama. Pasal apa? Supaya jelas apa yang Nabi itu kata. Dia baru dia faham. Tak payah banyak-banyak cerita. Firman Allah, فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ. Maka menyesat Allah mereka itu. Yang mereka yang dikehendaki. Dan menghidayah mereka yang dikehendaki. Siapa pilih untuk beriman, Allah bagi hidayah kepada dia. Siapa pilih untuk bantah, Allah bagi kufur kepada dia. Allah bagi kita pilih. Allah jadikan kita, dia tahu dah kita nak pilih yang mana. Mana kita pilih Allah bagi dia. Maka siapa pilih iman Allah bagi hidayah kepada dia. Siapa pilih kufur Allah sesatkan dia. Maka janganlah kita pilih kesesatan kerana dia merugikan kita. Firman Allah wa huwal azizul hakim. Dan dia adalah Tuhan, dia amat keras pada milih, lagi amat hakim pada perbuatan. Allah Subhanahu wa taala dia keras pada keputusannya dan dia bijaksana pada perbuatan. Allah. Lepas itu kita masuk kisah Musa alaihissalam. Dia sama yang lepas ini tapi tak tahu. Saya Allah nak jadi mengajar miskin dah 22 tahun dah. Bawa kitab silat malam ni. Bawa diri satu. Baca diri dua. Kan? Tengok. Masa diri satu berapa ganda. Pasal kau ada dalam beg. Ambil lah tadi tu. Macam mana boleh jadi silat tak tahu.
Nak kata malaikat tampang tangan suami anda ingat tak pasal kena tampang pun. Ya. Baca kita sahabat kita sudah. Jadi insya-Allah lepas ni kita masuk kisah Nabi Musa. Dia akan main kisah apa nama. Kisah Nabi Musa ni ada dalam banyak surah tentang. Kadang-kadang bila kita baca kita rasa macam dengar dah. Betul kita dengar dah, tapi ketika kita baca tafsir surah ni, dia kadang-kadang dia ada 1, 2, 3 perkara yang dia ulang. Dan kita kena ingat kaedah sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi. Pengulangan itu bukan satu kelemahan. Nabi kata ini. Pengulangan itu bukan kelemahan. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia ulang ayat itu banyak kali, dia ulang cerita itu banyak kali, maknanya cerita itu penting. Pengajaran daripada cerita itu penting. Maka Allah dia repeat beberapa kali. Demikian juga hadis Nabi SAW. Bila Nabi sebut satu benda, Nabi ulang sebut, makna benda yang Nabi sebut tu kena bagi perhatian ni. Pasal dia sangat penting di sisi Nabi SAW. Jadi bila kita baca kisah Nabi Allah Musa AS ni, dia akan main balik kepada kita kisah-kisah yang kita dah baca. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tolong Bani Israel apabila mereka berhadapan dengan Firaun. Apa yang Allah tolong Bani Israel ni yang kita dah baca-baca dan banyak kali di beberapa tempat ni. Apa yang Allah tolong Bani Israel ni apa dia? Nombor satu, lepaskan mereka daripada kekejaman Firaun. Yang kedua, Allah tolong apa? Allah jadikan Bani Israel ni satu kaum yang bila berjalan di tengah padang pasir panas terik, awan itu ada. Bagi kedua, ada dalam Quran saja. Allah tolong apa lagi dekat Bani Israel ni? Allah belah laut. Nak bagi mereka selamat daripada kena ligan, kena kejar daripada dengan Firaun. Laut tu terbelah. Boleh turun di atas dasar, naik balik-balik sana. Firaun masuk Allah jantung balik. Pertolongan yang cukup besar. Allah tolong apa lagi dekat Bani Israel? Allah tolong apa lagi? Allah selamatkan mereka di ketika Firaun percaya cakap Tok Tujuh dia. Tok Tujuh dia semua bunuh semua budak jantan, budak lelaki-lelaki. Kan? Lahir ada anak, dia tengok lelaki-lelaki bunuh, lelaki-lelaki bunuh. Wa yastahyuna nisa, dan bagi hidup hak perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka daripada zalim Firaun membunuh anak mereka ni, sehingga mereka boleh hidup sedia kala, boleh dapat zuriat lelaki-lelaki balik. Allah tolong apa dekat mereka sampai ke tahap mereka cabar Allah. Cabar Allah. Kata dekat Nabi Musa, kalau betul Tuhan hang ni yang kata Allah ni ada betul, minta dia buat turun main makanan, kami tak pernah makan di dunia ni. Nak makanan hak kami tak pernah makan di dunia ni. Allah turun apa dia? Manna wassalwa. Sejenis minum-minuman dan juga sejenis bawang puyuh yang sedap pasal. Tak pernah lupa. Makan sedap. Makanan dari syurga Allah buat turun bagi Bani Israel rasa sedap. Bila sedap apa? Iklan dalam radio naik pokoknya buat tempat sedap. Dia kata mana kata sedap tu kan? Kalau dia kata sedap biasanya sedap. Si tu sedap tu si dia berkosong sedap. Dan kalau ada syaitan sedap. Dia kena mana dengan salwa ni sedap. Dia kata Nabi Musa bertanya dia, okey, kalau dah sedap balik macam mana? Okey dah, boleh tak beriman dengan Tuhan aku, dengan Allah? Tak boleh kenyang. Kena balik rest, ambil masa, kami dibagi tahu balik. Main pula beriman tak? Tak. Allah bagi dekat Bani Israel, Allah bagi macam-macam dekat mereka. Apa mereka? Berbalik dengan kufur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang akan datang ni dia akan main satu ayat popular. Ayat yang ustaz-ustaz ceramah akan membawa ayat ni. Ayat apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur kepada Allah, Allah tambah lagi. Nikmat yang kamu dapat Allah tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, Tuhan kata ingat azab aku angkat bintang. Ayat yang popular tu ada di dalam surah Ibrahim.
yang insyaAllah panjang umur, Allah bagi sehat, Allah bagi masa datang, kita baca pada satu insyaAllah. Nah, kita akan dengan nasbah kafar dan surah